الله وبركاته. وعليكم السلام. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين وسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. Amma ba', muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian. Alhamdulillah ta'ala, kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah. Dengan keizinannya kita dapat sama-sama dipertemukan pada tengah hari ini. Alhamdulillah, pada hari yang ke-7 dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita akan diterima dan dimakbulkan Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Muslimin dan muslimat, insya-Allah pada tengah hari ini seperti biasa kita akan sambung perbahasan dan perbincangan menggunakan kitab Al-Iman wal Hayat. Kitab Iman dan Kehidupan, dan kita sambung bacaan di dalam kitab pada muka surat 106. Di bawah tajuk orang beriman tidak terumbang-ambing antara kalau dan seandainya. Orang beriman tidak terumbang-ambing antara kalau dan seandainya. Nombor yang ke-54, muka surat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Sebab-sebab kecewa dan keluh kesah yang menjadikan seseorang kehilangan ketenangan batin adalah penyesalannya kepada keadaan di masa yang lalu dan bencinya kepada hal yang sedang dihadapi, serta kecemasannya terhadap masa yang akan datang. Kebanyakan orang sekali ditimpa cobaan, lalu berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun masih merasakan pahitnya cobaan itu. Lalu diulanginya mengingati hal yang telah lalu, maka kadang-kadang ia menyesal, kadang-kadang ia mempunyai harapan yang kosong. Dengan mendengarkan bisikan hatinya, hendaklah aku berbuat begitu, hendaklah aku jangan berbuat begitu. Kalau aku berbuat demikian,
tentu akan begitu atau tidak akan begitu jadinya. Sekali ditimpa cobaan, berpuluh atau beratus kali merasakan sakit. Kadang-kadang sampai seumur hidup. Kerana cobaan itu dikenang dan direnungkan. Tuan-tuan, ibu-ibu, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, tengah hari ini kita nak tengok satu lagi kaedah yang sangat terbaik sebenarnya untuk kita menjadikan jiwa kita, roh kita sentiasa dalam keadaan yang selamat, sentiasa dalam keadaan yang tenang, iaitu dengan cara apabila Allah Subhanahu Wa Taala menguji kita. Dan pastinya tiap-tiap seorang manusia itu akan diuji oleh Allah, bergantung dengan qadar iman mereka masing-masing. Berdasarkan ayat kedua dalam surah Al-Ankabut, Allah Subhanahu Wa Taala pernah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasi ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia itu menyangka dan mengira bahawasanya kami, yakni Allah Subhanahu Wa Taala, hanya membiarkan kamu mengaku beriman sedangkan kamu belum diuji lagi. Jadi bila kita mendakwa dan mengaku saya telah beriman, maka kita kena bersedia untuk menghadapi segala ujian-ujian Allah. Dan bila Allah uji kita, sahabat sekalian, terutamanya dengan perkara yang selalunya kita tidak gemari, yang kita tidak berkenan. Contoh, kehilangan nyawa orang yang kita sayang, berlakunya kematian, ataupun kehilangan harta benda, dicuri, dirompak dan sebagainya. Ataupun Allah uji kita dengan kepelbagaian jenis penyakit atau pekerjaan dan sebagainya. Maka kaedah yang kita baca tadi, benda tu memang akan memberi kesan, tapi kadang-kadang kesan yang terbaik itu hanyalah seketika saja. Dia jadi pedih, jadi melarat orang cakap sebab dia kenang. Dia duduk, dia menung, dia ingat balik. Itu yang jadi masalah. Dah orang tua-tua dulu dah sebut, barang yang lepas jangan dikenang. Kita pergi kenang lagi lah aksiden 20 tahun dulu. Lepas tu kita cakap pula dalam diri kita, kalaulah hari tu aku tak mandu. Ni tajuk ni, kalau dan seandainya. Kan? Benda dah berlaku tuan-tuan, kita tak perlu nak kenang lebih-lebih, nak menyesal lebih-lebih, tak payah tuan-tuan. Orang beriman ni dia sentiasa tenang jiwa dia, sebab dia tahu setiap yang berlaku itu Allah telah susun sejak azalinya lagi. Tengah hari ini, berapa ramai pun jemaah yang turun kejap lagi, yang hadir dalam surau ni, kita terima je. Saya redha je, berapa orang yang ada pun saya tahu dah itu yang Allah tentu. Berapa kutipan tabung saya nak dapat hari ni, walaupun mulut tabung tu besar kan, patut nilai tu macam besar lah. Jadi saya redha je tuan. Kadang orang tak ramai tapi jumlah dia banyak. Dia macam tu. Macam malam tadi habis tazkirah tu, ada seorang pakcik kampung tu, dia kata, ustaz tunggu kejap, saya ada hajat. Lepas tu dia bagi satu sampul. Sampul tu buruk je, tapi dalam ada duit 500. Jadi pengajaran dia, sampul tak penting. Dalam dia tu 2 kali kan saya dapat sampul buruk, tapi dalam dia ngam-ngam 500. Maknanya 1000 dah lah. 500 pakcik semalam,
atau ada 500 lagi dekat mana saya tak ingat 2-3 hari lepas. Harap hari ni sekali lagi lah. Walaupun orang tak ramai kan. Jadi tuan-tuan, apa pun kita redha saja. Kan? Allah dah tentukan atas kita baik buruk, sedih ke macam mana, kita terima, dan itu yang Allah suka. Dan redha-redha ni tuan-tuan, itulah doa yang kita ulang-ulang sebut malam-malam tarawih. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kan? Tiap malam tu imam doa selang 2 rakaat, 4 rakaat. Jadi kita aminkan doa tu. Doa tu kita minta supaya Allah redha dengan kita. Kita nak Allah redha dengan kita. Tetapi harus diingat, sebelum Allah redha dengan kita, kita dulu kena redha dengan dia. Barulah datang redha Allah tu. Kita kena redha dulu sebelum redha Allah tu datang pada kita. Kita kena redha tuan. Apa pun kita terima dulu. Kan? Sebab kadang-kadang ujian-ujian tu dia tak jangka kan. Kita rasa hari ni kita naik motor pergi kerja, okey, tahu-tahu termasuk lubang. Kan? Kita tak tahu apa jadi. Saya rasa hari ni saya buat live macam okey, tapi lain tak apa okey. Jadi kena redha. Dah memang pun duduk bawah tanah macam ni kan. Memang, yelah orang kata cinta tanah tu memang banyak lah. Jadi lain tu tak apa comel. Jadi harap followers yang tengok ni bertenang lah, istighfar banyak. Tadi dah gelap dah skrin, orang kata gambar tak keluar. Kan? Jadi apa pun tuan-tuan, tak apalah, kita cuba saja kan. Kalau rezeki tu ada, okey lah. Baik, jadi disebutkan tadi, memanglah setiap bencana ataupun apa juga yang Allah uji kita, dia akan adalah kesannya di situ. Dia ada kesan. Tapi kesan itu bagi orang beriman, dia tidak akan berpanjangan. Sebab dia tidak akan sentiasa suka-suka, asyik-asyik nak menoleh balik ke belakang. Itu bukan perangai orang beriman. Sikit-sikit kenal masa lalu, tengok 20 tahun dulu, ingat masa kejadian banjir dulu. Selalu sangat. Bukan tak boleh, sesekali itu tak apa. Orang kata sebagai pengajaran, sebagai ingatan lah. Tapi kerap-kerap tu nak jadi penyakit tuan-tuan. Dan disebut tadi, dia merasa risau dengan benda yang akan datang. Cemas. Belum tahu apa-apa, dia dah cemas siap dah. Kan? Contohlah, ialah kiamat ni pun kita tak tahu bila. Kan? Tak ada orang boleh menjangka kiamat 2025 ke 30 ke, tak ada. Tetapi kita yakin kiamat itu pasti datang dan pasti akan berlaku. Tetapi kita ni jangan terlajak tuan-tuan. Kadang takut tu jadi tak ketahuan. Macam, minta maaf sebutlah, macam kita COVID dulu kan. Memanglah COVID tu kita rasa takut kan, nak keluar rumah tak berani. Tapi ada setengah orang tu, ketakutan itu sampai tahap yang terlebih lah. Kan? Kita tengok pun jadilah, kau dah kenapa macam lah kan. Dia jadi macam kelakor pula dia, terlebih. Dia takut kan, mungkin akhirnya datang penyakit, anxiety lah, apa macam-macam. Jadi kita tak nak kemurungan itu berlaku. Sebab bahasa mudah dia, kita sedar Allah dah atur, Allah dah tentu, kita sebagai makhluk disuruh usaha, berubat ke, cari penawar ke, ataupun apa, antibody dan sebagainya. Apa terjadi, kita serah pada dia. Dan akhirnya tuan-tuan, kita dah berjaya melepasi COVID. Walaupun adalah sikit-sikit lagi kan, tapi overall ni dah tak seteruk macam dulu. Kira dulu ni masa COVID 2020-21 masa tu, darjat tuan-tuan pun naik. Sebab tuan-tuan jadi imam tarawih. Kan? Kat rumah masa tu kan, mana boleh sembahyang tarawih kat surau. Semua jadi imam masa tu. Jadi sekarang alhamdulillah darjat dah turun. Semua dah jadi makmum. Kan? Jadi makna kita nak sebutnya,
sesuatu tu dia mesti ada pengakhiran. Namanya makhluk, dia ada pengakhiran. Jangan risau. Tak ada orang kata COVID ni selamanya, tak ada. Dia hilang tuan-tuan, insya-Allah. Macam kita tengok hari ni kan, dah tak ada dah. Kan, saya rasa tuan-tuan pun dah setahun 2 tahun dah rasa tak buka My Sejahtera. Mengaku je lah, ke dah uninstall. Kan, dah tak tahu apa cerita password, dah login dah tak ingat pula dah password kan. Pasal benda tu dah berakhir tuan-tuan. Kan, dah tak ada dah masuk kedai makan kena scan My Sejahtera, tak ada dah. Dia adalah proses tu Allah atur, dan mestilah ada hikmah di sebalik kejadian-kejadian seperti itu. Yang macam kita sebut dululah, hikmah COVID ni apa? Dia memupuk kasih sayang kita sesama keluarga. Kalau dah dulu sebelum COVID, kita asyik keluar balik malam, keluar kerja balik malam lah. Anak bini pun kita tak tahu apa cerita. Balik anak pun dah tidur kan. Tapi bila COVID tuan-tuan, work from home, hari-hari tengok anak bini kita depan muka kita. Masa tu baru kita rasa macam ni bini aku kat rumah rupanya susah dia buat kita. Macam ni kelakuan anak yang bini nak kena hadap. Masa tu, itulah nilai kasih sayang. Allah hantar COVID tu supaya kita ada rasa tanggungjawab lebih bagi suami ni. Kan, jangan kira ego kita, aku cari nafkah, beras aku beli. Memanglah bini yang masak. Kan, jangan cakap besar sangat. Jadi sebab itulah tuan-tuan, COVID dia didik kita jadi manusia yang lebih berkasih sayang. Nombor 2, COVID ajar kita cekap teknologi. Kan, berapa ramai ustaz-ustaz tak boleh ceramah, hampir sasau dia buat ni. Akhirnya buat dah kat rumah, dah macam orang gila pula. Seorang-seorang cakap tiap-tiap hari tuan-tuan. Tu yang naik taraf 3 telefon sekarang. Dah naik makam. Mungkin lepas raya 4 kot, saya tak tahu. Ada orang sponsor, saya jalan je. Jadi tuan-tuan, itu kesan dia kan. Dan orang pun dah cekap lah sikit media sosial kan. Nak bayar bil pun dah tahu macam ni cara online transfer kan. Tapi bahaya dia tu hari-hari lah kurier sampai rumah. Tek-tek kan, sampai Shopee, sampai itu, hari-hari dah tak tahu apa nak buat, order je kerja. Dia dah cekap lah. Nak order Foodpanda, GrabFood pun dah pandai kan. Itu ilmu dia tuan-tuan. Nombor 3 tuan-tuan, kalau kita tengok hikmah dah, Allah mesti buat, mesti ada hikmah. Nombor 3, kita belajar menghargai nikmatnya kebebasan. Bila PKP tu kita tak bebas tuan-tuan. Kita nak keluar daerah pun tak boleh, kena ada surat apa semua kan. Masa itu baru kita rasa, ya Allah, mahalnya nikmat, aku boleh bergerak sana kemari. Masa tu kita tengok burung, kita kata ke burung, untung kau jadi burung, dia boleh terbang sana kemari ya. Burung pun jawab, padan dengan muka kau. Dulu belagak sangat, sekarang kena burung pun kau rasa kan. Jadi tuan-tuan, itu benda ni. So apa yang Allah dah atur, baik buruk ke, kita terima, kita syukur. Atau kalau benda tu datang sebagai musibah, kita sabar, kita istighfar. Cuba tuan-tuan tengok satu hadis Nabi yang lain. Bila Nabi SAW mengingatkan kepada kita, Nabi kata apa? Aku berasa sangat hairan dengan orang-orang yang beriman. Orang beriman, dia kata Nabi, dia ada perangai pelik, penyakit pelik yang Nabi sebut. Apa dia? Nabi kata bila dia dapat nikmat, dia bersyukur kepada Allah. Dan bila dia ditimpa musibah, dia bersabar kepada Allah. Itu orang beriman tuan-tuan. Bila kita dapat nikmat, kita rasa syukur. Allah izinkan kita dapat masuk Ramadan sampai hari ke-7. Alhamdulillah tuan-tuan. Patutnya lah kan, mungkin ada juga yang buat, patutnya malam isytiharkan puasa besok tu. Hari Rabu tu tengok nak bulan kan, malam tu lepas maghrib isytihar, besok 1 Ramadan, umat Islam satu Malaysia berpuasa.
Kita dengar tu, kita ucap Alhamdulillah, kita sujud syukur. Sepatutnya begitulah. Kan? Orang beriman ni bila dapat nikmat, dia bersyukur. Sampai hari ke-7 kita berjaya melepasi Ramadan, syukur. Kawan sekolah saya 2 hari lepas meninggal, balik kerja. Dia motor besar. Tak tahulah dia langgar kereta ke, kereta langgar dia, tak tahu cerita sebenar macam mana. Tapi yang kita dapat berita tu kemalangan dekat Seremdah, dan dia tercampak di tepi paya, mujur tak masuk dalam paya. Jadi bila tercampak tu dia dah tak sedar. Pukul 7 petang, on the way nak balik kerja kan, nak buka, 8.30 meninggal hospital Selayang kan. Jadi itulah. Dan 2-3 hari puasa. Tapi kita Allah hadiah sampai tengah hari ni, hari yang ke-7, InsyaAllah malam yang ke-8. Seminggu dah kita puasa tu kan, sekejap. Jadi orang beriman dia syukur. Apa juga nikmat Allah hadiah pada kita ni, Alhamdulillah. Alhamdulillah tu jangan lekang, tuan-tuan. Tuan-tuan balik kerja petang-petang, selamat sampai rumah, tak ada kemalangan, tak ada insiden, Alhamdulillah. Tarik handbrake, Alhamdulillah ya Allah, syukur. Tak ada kemalangan, tak ada langgar orang, tak ada terbabas, tak ada. Kan? Sebab atas jalan dia macam-macam boleh jadi, tuan-tuan. Kita tak jangka benda tu dia boleh jadi. Tapi bila kita doa, bismillah tawakal, Allah akan selamatkan kita, insya-Allah. Dan kalau jadi pun, kita dah serah pada Allah lah. Kita dah bertawakal. Jadi sebab itu disebut tadi, bila ditimpa musibah ni, orang beriman dia akan sabar, tuan-tuan. Dia sabar. Dan kita kena ingat, Ramadan dikenali dengan Syahrul Sabr, bulan kesabaran. Bulan Allah uji manusia ni tentang sabar. Dan sebenarnya itulah sabar, perkataan yang senang nak diucap tetapi sukar untuk diterjemahkan. Cakap memang senang, kita kena sabar, kita kena sabar, kita kena sabar. Cakap senang, tuan-tuan. Bila jadi pada kita, pada saya juga, belum tentu ni. Kan? Kita nak balik kerja petang-petang macam ni, walau balik awal, bukan kita seorang je balik awal, semua balik awal. Jadi bila balik awal jalan jam. Bila jam tu lah selalunya kita hilang sabar, tuan-tuan. Kan? Manusia ni dia part lain dia boleh sabar, tuan-tuan. Tapi bila part atas jalan raya, semua akan jadi hilang pedoman. Kan? Dengan ustaz sekali pun tanggai kopiah, kan, bawa turun cermin. Itu kalau bawa turun cermin tu, makam tu dah tinggi. Makam nak bagi orang sebelah tu dah tinggi. Jadi sebab itu kena sabar, tuan. Kena sabar. Atas jalan raya ni, itulah kajian yang dia buat. Orang Melayu ni dia kata tertib, tapi bila duduk atas jalan pegang steering, tertib dia hilang. Ada orang buat kajian macam tu. Kan? Siapa pun pegang steering, pegang handle motor, habis. Terutama steering kereta lah. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, Ramadan dia didik kita dengan kesabaran. Banyak benda kita nak kena sabar, tuan-tuan. Sabar bangun sahur, sabar nak masak sahur, sabar nak pergi masjid pagi-pagi subuh. Tuan-tuan nak pergi kerja kena sabar, balik kerja lagi kena sabar. Ada orang masuk bazar Ramadan kena sabar. Kan? Menunggu Bilal azan maghrib kena sabar. 6.30 pegang kurma. Lepas tu dia marah Bilal tak azan-azan kan. Memanglah tak, baru 6.30, maghrib 7.25. Jadi kok ia nak menyegerakan pun, tengok-tengoklah jam tu dulu. Jadi tuan-tuan kena sabar. Kadang kita rasa, ni dah bang ni 7.25, TV dah bang, radio dah bang, handphone dah bunyi, Bilal tak punya bunyi. Sabar-sabar kan. Tapi kalau kita yakin waktu dah masuk, tak perlu nak nanti bang daripada Tok Bilal tu. Dia pun tengah terkedarah lemang dalam tu, kan? Baru dia azan. Dia minum makan kurma dulu baru dia azan. Dia boleh sikit. Itu mujur Bilal yang beriman. Kalau dia makan nasi lagi parah. 5 minit baru azan lepas tu. Kan? Nanya kita kan? Jadi dia yakin masuk waktu. Kan? Bila yakin, walaupun bang tak bunyi, tak apa. Yang penting kita yakin waktu maghrib memang dah masuk.
Bukan syarat masuk waktu maghrib tu mesti dengar bang dah. Kan? Kadang ada tempat yang jauh, dia tak ada bunyi azan, tak sampai. Jadi takkan itu syarat dia, bukan. Itu syiar saja. Kan? Penanda waktu dah masuk. Tapi banyak cara kita boleh tengok waktu tu lah. Dengan kita, syarat dia kena yakin. Baik, sambung lagi. Nombor 55. Oleh sebab itu, pakar kesihatan jiwa, ahli masyarakat, sarjana pendidikan dan pemimpin kerja selalu menasihatkan supaya seorang melupakan penderitaan masa silam dan hidup yang menurut keadaan hari yang dipunyainya, iaitu hari ini. Masa yang lalu sudah ia pergi, tidak akan kembali lagi. Sesuai dengan syair di bawah, ma madafat wal mu'malu ghaib walaka sa'atul lati anta fiha. Masa yang lewat telah lenyap. Mana yang lewat ataupun masa yang lewat telah lenyap. Yang diharapkan masih ghaib. Kan? Masa depan ni yang kita harap ghaib ni, maksudnya belum sampai lagi. Benda ke depan kan. Petang ni kita pun tak tahu nak buka apa dah. Kita boleh plan lah, petang ni nak roti bom, roti john, boleh plan je sampai habis. Kan? Kita tak tahu apa yang Allah tentu untuk kita. Dan dia kata engkau masih ada waktu di mana engkau berada. Jadi tuan-tuan, masa kita ni, masa ni lah, pukul 1:30 hari ni, tengah hari ni, inilah masa yang kita ada. Sebab ulama' kata masa yang lepas tak boleh berulang kembali. Masa yang akan datang belum pasti milik kita. Yang kita punya betul-betul milik kita sekarang ni lah. Tengah hari yang kita sedang dengar kuliah, tengok ceramah ni, inilah masa yang kita ada. Kalau nak buat baik pun, inilah masanya. Nak bertaubat, inilah masanya. Nak berubah, inilah masanya. Sebab kita ni sangat beruntung tuan-tuan, kerana Allah telah pilih kita dapat mengecapi nikmat Ramadan. Sebab Ramadan ni nikmat. Ustaz-ustaz ceramah dia boleh beritahu itu je. Ramadan bagi orang beriman sebenarnya sangat-sangat nikmat. Tapi bagi setengah orang, dia tak berapa rasa nikmat tu. Dia rasa nikmatnya Ramadan masa dia berbuka. Itu dia rasa nikmat. Kan, masa tu dunia ni dia punya. Ataupun bila dia dah bagi salam yang terakhir pada solat witir yang ketiga. Itulah nikmat bagi dia. Oh, lega ustaz, habis dah 11 rakaat. Oi, nikmat tuan-tuan. Tambah tengah solat tu toyong ayam kan, masih tu dengar imam Assalamualaikum warahmatullahi, kita rasa rasa nak melompat, rasa lega sangat-sangat. Nikmat kan. Bagi setengah orang itu je nikmat ni. Tapi bagi orang beriman, dia rasa Ramadan tu sangat nikmat setiap detik. Sebab Nabi dah bagi tahu dah, lau ya'lamu ummati ma fi Ramadan. Kalaulah umat aku tahu apa kelebihan dan fadilat Ramadan itu, yang ada dalam Ramadan tu kelebihan-kelebihan yang banyak, Nabi kata kamu akan ingin Ramadan sepanjang tahun. Mana habis 30 Ramadan tak mau satu Syawal ulang balik satu Ramadan. Kalau tahu. Tapi sebab tak berapa tahu, tu yang dah menghitung hari. Alhamdulillah Ustaz, 23 hari lagi raya. Aku ingat kan 7 hari dah puasa, rupanya 23 hari lagi raya. Ni semua keturunan tu raya. Jadi tuan-tuan, orang beriman dia tak boleh gitu. Dia rasa sedih kan. Cepat tu, saya rasa seminggu ni macam sat. Duduk sedar tak sedar, pergi kerja balik kerja, kuliah tak tahu, dah 7 hari tu. Allahu Akbar. Jadi sebab itu, pulunlah tuan-tuan gunakan ruang. Sebab Ramadan ni dia didik kita dengan masa. Dan paling on time kita adalah dalam bulan Ramadan. Paling on time memang waktu berbuka lah. Kan? Sebulan punya waktu kita dah hafal. Kalau kita saja getak-getak sikit, hari ni kita buka 7.26. Bukan Ustaz,
25. Jangan disanggah dia punya fatwa tu. Kan? Semua takwin sebulan tu dalam kepala otak dia. Berapa hari dah tukar, dia tahu semua. Semayang maghrib harap tak semayang. Kan? Dia baru waktu buka. Jadi tuan-tuan, Ramadan ni kita on time lah, insya-Allah. Dan Ramadan ni dia ajar kita on time. Sahur, kita kena jaga masa kan. Berbuka, jaga masa. Sembahyang tarawih kan. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, dia secara tidak langsung adalah satu bentuk dipanggil tarbiyah. Allah tarbiyah kita. Kita rasa Zuhur ni tekak kita pahit. Saya bukan Zuhur tekak pahit, pukul 9 dah pahit lah. Kan? Awal pahit ni. Sebab awal dah ceramah kan, lepas ceramah rasa pahit. Kan? Jadi Allah uji kita gitu, tapi kita tahu pahit tekak ke apa ke, dia punya ganjaran ni bukan biasa-biasa kan. Ganjaran Ramadan ni kita tak jumpa pada bulan-bulan yang lain. Allah gandakan amalan sunat mendapat bayaran pahala wajib, dan amalan wajib Allah bayar 70 kali ganda, hanya berlaku dalam bulan Ramadan saja. Sebab tu ingat, Ramadan ni tetamu istimewa yang Allah hantar pada kita. Patut kita raikan tetamu. Cuba bayang kalau tuan rumah tak meraikan tetamu, macam mana rasa? Datang jauh-jauh tu daripada Malaysia kan, tiba-tiba tuan rumah tu dia tak raikan tetamu. Sedih tu. Kita pergi rumah orang, dia hidang-hidang gitu ditinggal kan. Rumah pun berbungkus lagi, kita nak buka masa kan rumah orang kan? Dia tak flower pula. Dia tak kata buatlah macam rumah sendiri. Kita nak tunggu ayat tu tapi tak keluar. Jadi kita pun jadi tamu, alamak aku rasa nak balik macam ni kan. Tak syok kan. Jadi Allah dah hadiahkan kita tetamu namanya Ramadan. Patutnya kita railah betul-betul. Biarlah nampak sedikit pun tak apa tuan-tuan. Sedikit saja beza kita dengan bulan Ramadan dan bulan lain. Dia ada beza sikit. Contoh, Ramadan kita banyak sedekah berbanding bulan lain. Jadi Ramadan kita banyak kerap datang surau masjid berbanding bulan lain. Jadilah tuan-tuan, adalah nampak different tu sikit lah. Nampak beza tu, jadilah tuan-tuan. Jangan sama saja atau lagi teruk bulan Ramadan. Tak mau tuan-tuan, rugi kita. Kita nak nampak beza ke arah lebih baik walaupun sedikit. Kalau bulan biasa dulu kita kurang baca Quran. Bulan Ramadan ni tuan-tuan tengoklah kat mana, dekat bus stop, dalam kereta api, dalam kereta, dekat rumah, dekat masjid, semua baca Quran. Kan? Sebab automatik dia akan baca tuan. Sebab Ramadan ni adalah Syahrul Quran. Jadi biar nampak ada beza sikit. Kita di bulan lain dan kita orang yang sama di bulan Ramadan. Biar nampaklah, malaikat pun tengok kita meraihkan. Malaikat pun catat pun nampak penat sikit kan, sebab banyak benda baik kita buat. Macam tu. Jadi sebab itulah tuan-tuan, ibu-ibu sekalian, jadi disebutkan dalam nombor 55 tadi, kita diajar melupakan kisah silam. Kalau bahasa budak-budak hari ni dia panggil kena move on. Macam tu kan. Kita lupa je kan. Kalau kita renung pun tak jadi apa, benda dah jadi. Kemalangan ke apa ke, benda dah jadi, kita pula tenung apa, kita kenang, kita ingat, tak jadi apa kan. Rugi je, rugi masa. Rugi masa, rugi pemikiran kita, sakit kepala otak kita, jadi rugi kan. Jadi sesekali itu diingat sebagai kisah silam dan ambil pengajaran, yang tu tak apa. Jangan hari-hari ingat momen tu, nanti kita jadi penat, rugi. Baik, nombor 56. Untuk memperolehi gambaran yang lebih mudah, seorang pensyarah sebuah universiti di Amerika Syarikat membuat perbandingan yang tepat dan menarik ketika pensyarah itu berdialog dengan mahasiswa. Kata pensyarah itu, berapa orangkah di antara kamu yang boleh menggergaji kayu?
Lalu berapa orang mahasiswa pun angkatlah tangan. Lalu pensyarah tanya, berapa orang antara kamu yang boleh menggergaji serbuk kayu? Tak ada seorang pun yang angkat tangan. Itu soalan. Pertama dia tanya siapa boleh gergaji kayu, ramai angkat. Soalan kedua, siapa boleh gergaji serbuk kayu? Mujur student tak kata gila apa pensyarah tu ni. Dia nak buat andaian tuan-tuan, dia nak buat perumpamaan. So tak ada seorang pun yang angkat tangan. Lalu pensyarah itu berkata, sudah tentulah tidak mungkin seseorang boleh menggergaji serbuk kayu. Begitulah keadaan masa yang lalu. Apabila kamu masih merasa kecewa dan berkeluh kesah kerana peristiwa yang menimpa kamu di masa yang lalu, maka ketahuilah bahawa kamu sedang menggergaji serbuk kayu. Jadi tuan-tuan, ini analogi yang dia buat. Maknanya dia nak beritahu, tak payahlah dia kenang-kenangkan masa lalu tu. Ibarat macam kita nak gergaji serbuk kayu, memang susah, kan? Jadi orang yang mengenang, sikit kenang, ingat, fikir balik, dia seolah-olah buat benda yang tak masuk akal. Macam mana orang menggergaji serbuk kayu tadi, dia jadi tak masuk akal, takkan boleh buat. Jadi begitulah mengenang-enang masa yang telah lalu. Jangan tuan-tuan. Cuma Islam ajar kita sesekali kita kenang dosa itu je lah, kan? Dulu Ustaz saya bergian-bergian, tapi sekarang Alhamdulillah, macam tu je lah. Tak payahlah kenang sampai beria sangat, kan? Kita kenang sebagai satu dosa atas kejahilan kita, ataupun di atas kelemahan diri kita pada zaman itu. Dulu-dulu lah kita cerita dosa ni, dulu-dulu tuan-tuan. Sekarang ni insya-Allah kita kuranglah buat dosa ni, kan? Mudah-mudahan tak adalah dosa sengaja-sengaja tu. Ini cerita dulu, zaman-zaman jahiliah kita, zaman kita tak pernah mengaji dulu, zaman kita bergaul dengan budak-budak nakal apa semua. Jadi zaman itu, kan? So kita minta ampun, kita taubat dan kita menyesal, insya-Allah Allah Ta'ala dia akan ampunkan segala dosa-dosa kita. Jadi maknanya tuan-tuan, agama ajar kita jangan seronok, suka-suka, sentiasa atau selalu nak mengenang masa-masa yang lalu. Dia tidak ada keuntungan di situ. Jadi yang kita nak kena kenang sekarang ini. Aku duduk bulan Ramadan ni, apa aku dah buat? Muhasabah balik. Macam saya sebut selalulah, kita dah duduk hari ke-7. Cuba kita muhasabah tuan-tuan, 6 hari yang sudah berlalu, kan? Kita duduk dekat-dekat nak buka puasa tu, kan? Tunggu bang maghrib. Cuba kita fikir balik, aku ni dah 6 hari puasa, rasa-rasa okey ke tak okey? Kita rasa puas hati ke tidak? Aku 6 hari ni sahur bangun ke tak bangun? Kan? Aku berbuka ikut sunnah ke tidak? Aku baca doa ke tidak ketika berbuka puasa? Sembahyang tarawih aku cukup ke tidak? Itu lebih bagus kan? Kita muhasabah, kan? Sebab masa tu masih panjang. Kita ada 23 hari lagi insya-Allah, ataupun 22 hari lagi. Jadi peluang itu insya-Allah biiznillah Allah akan beri pada kita. Jadi muhasabah ni penting supaya kita buat penambahbaikan, kan? Dah 6 hari 7 hari Ustaz, saya rasa saya tak pegang lagi Quran dah 6 hari dah. Tak apalah, bukan siapa nak marah pun. Kita muhasabah, kita buat perubahan. Itu sebenarnya, kan? Ataupun selama ni kita buka puasa tu macam gelojoh sangat, doa pun tak sempat baca. Bacalah tuan-tuan. Sebab itu saat mustajab doa. Lisaimi inda iftarihi, kata Nabi. Bagi orang yang mustajab doa, antaranya orang berpuasa di saat dia sedang berbuka puasa. Kita berbuka tu, masuk bank tu kita buka, itu saat mustajab doa. Bila mustajab doa, Allah tak tolak tuan-tuan. Jadi kita baca, jangan gelojoh sangat. Makanan yang ada depan kita, dia tak lari ke mana. Ini kadang-kadang berbuka punyalah semangat tuan-tuan, kan? Dia memang ikut sunnah makan kurma, tapi dia telan dengan biji. Punya semangat, kan? Risau dia makanan lain tu disapu dia kawan.
Jadi tuan-tuan jangan kita bertenang-tenang. Bila gelojoh ni saat lagi sekarang kan, sakit perut lah, memulas lah, tak hadam makanan. Lepas tu ialah air tu kita kena kawal kan. Musim-musim panas tak menentu ni kan. Panas kan. Saya ingat tadi nak rempit tapi saya tengok tak boleh tahan. Dia punya bahang tu macam oven kan. Tak boleh tahan. Ni kalau rempit ni kan mau hitam kita kan. Panas kan. Saya dah lah jauh sejadah utama tu kan. Jadi saya naik kereta lah kan. Ada aircon sikit kan, sejuk. Cuma nak sebutnya tuan-tuan, kita muhasabah tu penting kan. Biar kita buat tu yang terbaik lah tuan-tuan. Rugi. Sebab itu saat mustajab. Tiba-tiba doa kita tak baca kan, kita membazir pula. Itu yang rugi tu. Jadi muhasabah tu penting, supaya baki yang tinggal berapa hari lagi ni, 20 hari lebih, kita dapat perkemaskinikan. Itu yang paling penting tuan. Sebab puasa ni bukan sekadar puasa kan. Ramai orang anggap Ramadan bulan puasa, Ramadan bulan ibadah. Sebenarnya Ramadan bukan bulan ibadah tuan. Ramadan adalah bulan menambah ibadah. Bukan bulan ibadah, tapi bulan menambah ibadah. Yang selama ni kita jarang baca Quran, kita jadi rajin baca Quran. Selama ni jarang sedekah, kita rajin sedekah. Selama ni jarang bangun awal sebelum subuh, ni dah 7 hari dah kita bangkit tanpa fail tuan-tuan. Itu hebatnya tarbiyah Ramadan kan. Jadi sebab itu gunakan peluang ini. Kalau tidak tuan-tuan, kita yang rugi. Sebab amalan yang kita buat ni tuan-tuan, bukannya untuk orang lain, bukan untuk jiran sebelah, bukan untuk bini kita, bukan. Kita buat ibadah ni untuk diri kita masing-masing. Kalau kita buat betul-betul, kita yang untung. Kalau kita buat main-main tuan-tuan, kita yang rugi. Itu kena ingat baik-baik kan. Keikhlasan dalam setiap amalan ni sangat penting. Sangat penting kan. Kita buatlah sungguh-sungguh lah. Sebab apa yang kita buat ni penat-penat ni tuan-tuan, itu untuk kita. Untuk kita, untuk diri kita masing-masing. Ingat pesanan almarhum Tuan Guru Datuk Ismail Kamus. Dia kata apa? Dia kata kita ni masih hidup, tolong pulut amalan untuk kita masing-masing. Jangan harap waris akan tolong kita selepas kita mati. Dia kata jangan. Saya ingat pesanan tu. Saya ingat pesanan tu. Ada dalam kuliah ada sekali tu, dia pesan macam tu. Dia kata jangan harapkan waris. Tak apa Ustaz, saya kalau meninggal anak 8 orang Ustaz. Anak ramai ke sikit boleh tentu tuan-tuan. Saya anak 3 orang, tahfiz Ustaz, apa dah hal, kalau saya mati pun okey Ustaz. Boleh tentu tuan. Berapa hari anak kita nak baca Yasin? Berapa kali lepas kita mati dia nak pergi kubur? Tuan-tuan cuba jawab tuan. Kita sendiri pun mak ayah dah meninggal, berapa kali kita pergi kubur? Mujuh hari raya ada. Tuan-tuan, kalau raya tak ada macam mana tuan? Kan? Mujuh lah hari raya tu ada. Ramai orang pergi kubur kan? Dah macam pesta dekat kubur. Jadi tuan-tuan, jadi tak payah tuan-tuan. Sebab kita kena pulun untuk diri kita sendiri. Itu arwah pernah pesan dalam kuliah. Tapi ada satu pesanan yang saya paling jaga dan saya paling ingat lah. Masa tu saya hari Jumaat tuan-tuan, makan. Lepas sembahang Jumaat, sembahang Jumaat tu di masjid saya Gombak. Masa tu saya jadi nazir. Masa tu saya panggil tu Guru Ni Aziz, almarhum juga, arwah. Jadi dia khutbah Jumaat. Biasa kita buat tazkirah kan, tazkirah Jumaat sebelum bang, lepas tu khutbah. Jadi dia kata tazkirah ambo tafsir. Sudah dia kata. Nazir lah kena tazkirah. Apa yang nak diharap kan. Jadi dah kita nazir, saya lah tazkirah. Jangan buat pasal. Kita tazkirah untuk guru depan, untuk guru duduk depan. Saya nak baca Al-Quran pun tiba-tiba jadi kelu kan? Takut saya kan. Tapi tak apa, kita pun belajar psikologi sikit, tak apalah.
Kita anggap orang depan kita yang dengar ni semua dia tak tahu benda kot. Walaupun ketak juga masa tu kan, tapi tak apa kan. Dia kata Abu Toksin tazkirah khutbah boleh, itu pun berdiri kat depan ni, dia tak ada naik tangga, dia tak larat uzur. Jadi dah habis tu ada nak murid ajak dia makan, setting dengan arwah Datuk Ismail Kamus. Jadi bila makan kat meja panjang tu, semua takut nak duduk sebelah-sebelah dengan Tok Guru. Lala aku yang kena. Saya ditolak tuan-tuan, duduk tengah-tengah. Belah kanan Tok Guru Ni Aziz, belah kiri Datuk Ismail Kamus. Telan tak turun. Yalah, kita warak kan, depan ulama, kita kena warak. Tu yang saya malas makan dengan VIP macam tu kan, kita nak telan macam dia turun. Jadi sambil-sambil makan tu saya ingat satu pesanan Datuk Ismail Kamus. Dia kata, Syekh Ustaz, dia kata, entah kena jaga kesihatan. Esok entah jangan sampai jadi macam mana. Dia pesan, saya ingat pesanan. Dia kata entah jangan jadi macam mana, dah sampai tahap kena dialisis. Dia kata penat. Dialisis ni masa kita habis kat situ berjam, seminggu 3-4 kali kan, 2-3 kali. Jadi entah jaga kesihatan entah yang dulu. InsyaAllah Ustaz. Saya ingat pesan kan. Maknanya yelah, benda tu kadang kita makan selera kan. Badan pun macam ni kan. Jadi yalah, tapi alhamdulillah lah setakat ni badan macam ni pun so far alhamdulillah tuan-tuan. Berkat doa tuan-tuan juga kan. Kencing manis tak ada, darah tinggi tak ada, jantung ada tapi tak ada penyakit. Main bola okey lagi, boleh semua lagi, tak ada masalah kan. Jadi okey lah walaupun badan macam ni kan. Yang penting sihat kan. Ramai kawan saya badan kurus tapi meninggal. Tuan-tuan jangan seramlah. Saya sebut kawan-kawan saya. Tuan-tuan nak murid saya lain, lain beza dia. Seramlah aku dengar kurus tu kan. Dia tak kira mati ni bukan kurus ke gemuk tuan-tuan kan. Sampai masa ni mati cuma ikhtiar kita tu kan, jaga kesihatan, exercise sikit, jaga pemakanan, itu je. Allah dah tentu tu dia jadi juga. Cuma itulah ulama pesan tu kita kena ingatlah tuan-tuan, sebab yalah mulut ulama ni masin tuan-tuan, jangan buat main kan. Kalau ulama dah cakap sesuatu, jangan buat pasal. Ingat almarhum Pak Sumit tu kan, ulama besar negeri Kedah kan. Hebat dia. Pak Sumit semua dia cakap jadi tuan-tuan, jadi. Semua jadi, Allah Akbar. Jadi betul lah Nabi kata ittaqu firasatal mu'minin. Kamu kena takut kata Nabi dengan firasat orang-orang yang beriman. Kena hati-hati lah tuan. Jangan sampai orang beriman bercakap sesuatu yang tak elok kan. Bukan tak elok lah, maksud dia bila dia bercakap tu benda tu dia bukan cakap kosong kan, dia bercakap tu ada isi dia. Baik, wallahu ta'ala a'lam. Saya berhenti sekadar itu dulu untuk tengah hari ini, nombor 57. InsyaAllah kita sambung selepas hari raya nantilah, mudah-mudahan biiznillah. Dan terima kasih pada semua sahabat muslimin-muslimat yang hadir dalam surau kita pada tengah hari ini, dan semua yang menonton live, terima kasih banyak. Dua pengumuman ringkas tuan-tuan, tiga. Yang pertama sekali, saya buat tabung sikit untuk kutipan derma bagi pembinaan kompleks tahfiz Al-Khairiyah di Kampung Sungai Pagi, Behram, Tanjung Malim, yang diusahakan oleh sahabat baik saya Ustaz Farhan Suhud yang tinggal di AU4 Gombak. Jadi tanah tu kita dapat di sana, tapi alhamdulillah tanah bukit tuan-tuan 50% dah siap, ada separuh lagi belum siap. Jadi tabung ada kat situ, dan saya guna juga sikit untuk tabung kebajikan, bantu yang susah. Dan kalau tuan-tuan tak buat duit pun tak apa, tapi QR code ada. Maknanya tak boleh lagi juga kan. Jangan kata lega aku tak buat duit, handphone mesti bawa punya kan. Jadi QR code tu hanya untuk e-wallet Tashengo saja tuan. Untuk bank punya tak ada. Jadi silakan kalau dia nak infak, dipersilakan. Yang kedua, siapa yang mungkin ada plan dia nak buat upah haji ataupun korban atau akikah di Kota Mekah pada tahun ini, untuk musim haji tahun ini, saya dan sahabat ada menguruskannya. Kita buat secara proper
Jadi kalau ada tuan-tuan berminat, nanti boleh jumpa saya ataupun boleh ambil nombor telefon saya dekat tabung tu, ada nombor saya. Nanti boleh WhatsApp daripada saya. Nanti saya bagi link, tuan-tuan follow je link tu. Semua detail ada kat situ, payment semua kat dalam tu. Tuan-tuan deal terus dengan syarikat sahabat saya yang uruskan benda ni dah hampir 8 tahun lah. Dan kita pun ada sijil pengiktirafan daripada kerajaan Saudi. Dan yang ketiga, dekat luar sana saya ada bawa jualan pes ikan bakar petai. Harga dia RM15 untuk sebungkus tu. Cara makan dia senang je, tuan-tuan koyak je terus makan. Kalau rasa nak panaskan pun boleh. Kalau rasa dah lapar sangat, tuan-tuan tuang je. Walaupun nama dia pes ikan bakar petai, tapi dia tidak syarat mesti ada ikan bakar. Telur pun cukup lah kan. Telur dadar ke telur mata jalan kan. Tapi dia tak pedas sangat, sikit je pedas dia. Kalau tuan-tuan jenis kaki pedas, boleh modify lah. Tuan-tuan tambah cili ke, tu suka hati tuan-tuan. Jadi ada tinggal 18 lagi kot dekat luar sana. Kalau ada yang nak, boleh ambil dan bayar. Dia bukan sedekah jariah ke apa, bukan. Kaya tuan-tuan, datang daripada Sungai Buloh. Baik, itu saja, terima kasih. Jom kita solat zuhur berjemaah. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan kita, insya-Allah. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.